Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Temu sekali lagi dalam sesi bersama MDB dalam rancangan ataupun siri keuangan Islam semasa. Alhamdulillah kita telah berjalan agak panjang mengikuti sejarah awal keuangan Islam dalam peringkat perbankan dan juga dalam konteks insurans Islam di 2-3 pertemuan yang lepas. Pada hari ini kita nak beralih dan beredar kepada satu lagi instrumen keuangan Islam yang penting dalam masyarakat dan ramai rakyat Malaysia yang ingin mengetahui dan juga telah terlibat secara langsung dalam pelaburan saham, sama ada saham di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi banyak persoalan dalam masyarakat ingin mengetahui cara-cara untuk mengenal pasti saham yang betul syariah, dan juga yang lebih menarik mungkin pada besok hari produk-produk yang merupakan terbitan daripada saham, merupakan derivatif kepada saham itu sendiri, seperti ETF, seperti unit amanah, seperti CFD dan seumpamanya. Jadi saham ini merupakan satu creation, satu pembentukan aset baru dalam dunia pelaburan. Walaupun saham itu adalah perkara lama yang ada dalam sejarah Islam dalam konteks mudharabah dan musyarakah, bila mana kita memberikan modal untuk melakukan perniagaan, itu maknanya saham. Tapi saham itu tak diperniagakan. Saham itu berbentuk satu sumbangan wang atau modal atau dana yang digunakan untuk membangunkan syarikat, untuk membayar gaji, untuk melakukan pembangunan kilang, mendapat bahan mentah, melakukan marketing, melakukan networking, untuk merancangkan lagi aktiviti perniagaan, sama ada pengeluaran ataupun marketing, ataupun untuk melebarluaskan kuasa untuk memasuki pasaran baru. Jadi saham itu adalah satu tanda kepada pelaburan dan juga pendanaan pelabur dan juga pemegang dana dan modal dan sebuah syarikat. Ada dalam zaman dahulu dan dirancangkan lagi di zaman pertengahan Eropah, bila mana mereka memerlukan wang yang banyak, mereka tubuhkan syarikat-syarikat yang berbentuk syarikat awam, iaitu syarikat yang mengambil dana yang banyak daripada masyarakat untuk melakukan perniagaan di luar negara, seperti mana syarikat British India yang datang ke Pulau Pinang, datang ke Malaysia. Semua itu dijana oleh saham, oleh dana, oleh pemodal yang percaya kepada bisnes untuk meluas tanah jajahan, mendapatkan bahan-bahan mentah, rempah, logam, perak, emas, aluminium di seluruh negara pada masa tersebut. Jadi dunia berkembang dalam keadaan begitu, tapi belum ada lagi pasaran saham. Belum ada lagi satu bursa, satu exchange yang boleh meletakkan semua saham-saham yang tersenarai atau syarikat yang tersenarai dalam sebuah bursa dan sebuah exchange yang mana saham itu boleh dilanggani oleh masyarakat, di mana mereka yang ingin melabur untuk pertama kali dinamakan IPO, Initial Purchase Offering. Bila masyarakat nak dilutekan saham mereka, nak dapatkan saham yang wang yang lebih banyak, untuk modal lebih banyak, mereka akan apungkan di pasaran saham dan mereka mendapat dana dan modal yang diperlukan. Amazon misalnya, dia keluarkan saham, dan saham itu merupakan yang terbesar di zaman mereka, berbilion-bilion, 1 bilion kalau tak salah saya, 1 bilion US dollar. Jadi itu merupakan wang yang diambil daripada pelabur untuk mereka memajukan lagi aktiviti Amazon, dan juga dalam konteks Facebook, dan juga dalam konteks Microsoft, dan Apple dan sebagainya. Jadi mengeluarkan saham adalah satu perkara biasa yang dilakukan oleh syarikat-syarikat yang berdaftar ataupun yang diapungkan di pasaran saham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat tahu bahawa saham itu adalah satu instrumen yang biasa dalam konteks perniagaan
yang besar yang memerlukan dana tambahan daripada semua masyarakat. Sebab itu saham dinamakan sebagai pasaran modal awam untuk melibatkan orang awam, orang mana-mana pun boleh terlibat dalam perniagaan saham ini. Isu yang besar dalam agama kita, dalam ajaran agama Islam, bagaimana kita nak mengenal pasti saham yang diapungkan tersebut, yang diberniagakan tersebut patuh syariah, adalah berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak ada satu usaha yang dibuat di Malaysia pada awal era perbankan Islam lebih daripada 15 tahun kemudian itu, maka timbullah usaha-usaha yang dibuat oleh misalnya oleh RHB Bank pada masa tersebut, Rashid Hussein Bank namanya, yang Tan Sri Rashid Hussein telah melancarkan RHB Islam Index buat pertama kali untuk melakukan usaha pertama untuk screen, untuk kita imbas dan juga memeriksa kepatuhan saham-saham yang berada di Bursa Malaysia pada masa tersebut. Kemudian usaha yang kedua dilakukan oleh satu agensi di bawah Bank Islam Malaysia Berhad namanya BIRD, Bank Islam Research and Training. Ada juga indeks dan juga saringan-saringan yang dibuat berdasarkan ijtihad, berdasarkan pandangan penasihat syariah Bank Islam pada masa tersebut pada tahun 1995, 1996 dan juga 1997. Kemudian pada tahun 1996, pihak Suruhanjaya Sekuriti Malaysia merasai perlu pada perangkat negara untuk mula meletakkan satu garis panduan untuk menilai, untuk membuat screening kepada saham-saham yang patuh syariah dalam konteks Malaysia. Maka bermula pada tahun 1995, 1996 kajian-kajian dan ditubuhkan Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada tahun 1997, dan saya juga terlibat, dipanggil untuk bersama dalam Majlis Penasihat Syariah pada tahun tersebut. Saya adalah orang yang paling muda pada masa tersebut di kalangan tokoh-tokoh ulama Malaysia yang lebih senior, yang lebih kanan, yang guru-guru dan juga ayahanda-ayahanda kita. Semoga Allah merahmati roh mereka yang sudah meninggal dan menjaga dan memanjangkan umur mereka yang masih berada bersama kita. Jadi saya dipanggil untuk bersama-sama dalam satu inisiatif awal peringkat Malaysia, iaitu pada tahun 1996, dan pada hari ini ianya masih berjalan. Tugas utama Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia adalah untuk mengimbas, untuk memeriksa syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh sebuah syarikat untuk dinamakan saham mereka saham yang patuh syariah, yang boleh dilanggani oleh orang-orang Islam atau bank-bank Islam ataupun institusi yang perlu melabur dalam pasaran saham Islam seperti tabung haji, seperti EPFI, KWSP, cawangan atau bahagian kewangan Islam, dan juga badan-badan Majlis Agama Islam, badan-badan wakaf yang ingin melabur, universiti-universiti tabung amanah mereka yang ingin melabur secara Islam. Inilah saham-saham yang disenaraikan patuh syariah. Di perangkat antarabangsa pula, ianya dipopulari oleh Dow Jones Islamic Market Index. Ia merupakan satu indeks Islam yang pertama yang dimulakan sejak tahun 1997, 1998, dan saya dijemput untuk menganggotai Dow Jones Islamic Market Index pada tahun 1999 bersama dengan ramai lagi ulama-ulama dunia yang terkenal, Syekh Taqi Osmani, Dr. Abdul Sattah Buhuda, Syekh Nizam Yaqubi, Dr. Ali Al-Qari dan juga Syekh Yusuf Tola dari Renzo. Jadi saya dipanggil bersama mereka, dan satu pengiktirafan kepada saya masih muda, yang satu-satunya daripada Malaysia yang dijemput berada dalam majlis syariah yang menasihati Dow Jones Islamic Market Index yang beroperasi daripada New York. Jadi sejarah itu sejarah yang hampir sama dengan Malaysia, cuma Malaysia lebih awal dari segi RHB Islam Index, BIRT Index atau Bank Islam Index kurang lebih, dan barulah dipopulari oleh Suruhanjaya Sekuriti dan dalam masa yang sama di perangkat antarabangsa di Dow Jones, yang merasai bahawa masyarakat Islam bertanya-tanya bagaimana kita nak saringkan
saham yang pada hari ini lebih daripada 40,000 jumlah saham yang tersenarai di seluruh bursa Malaysia, daripada Malaysia, Indonesia, India, Eropah, Amerika Syarikat, Kanada, Amerika Selatan. Banyak negara yang sudah ada bursa mereka sendiri, dan saham ini perlu ditapis, perlu diimbas, scanning untuk mengetahui patuhkah atau tidak patuh syariah. Jadi soalan yang datang ke dalam pemikiran kita, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri, apa cara kita nak melihat saham Telekom, saham katakan Maybank, saham Sime Darby, saham di luar negara Singtel, Singapore Telecommunication, saham Emaar, syarikat pembinaan di Dubai, ataupun British Telecom, ataupun Microsoft, Sony, KFC contohnya, ataupun syarikat-syarikat yang Amazon, Alibaba dan sebagainya. Jadi kita nak tahu macam mana cara untuk kita merongkaikan kod kepatuhan syariah dalam konteks saham-saham yang tersenarai. Saya akan mulakan dengan lebih ringan sedikit supaya mereka yang tidak biasa dalam kewangan dapat mengikuti perbincangan kita. Jadi terima kasih saya mengambil kesempatan di sini di pagi yang berbahagia ini untuk ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, dan juga putera dan puteri saya yang bersama saya dalam sesi ini, Muhammad Syakir, Nurul Adibah, Osman, Muhammad Hazwan, Anita Yusof, Burhan Ugur daripada Ugur, dan rakan-rakan yang lain, untuk bersama-sama berkongsi pandangan dan boleh tanya soalan. You can put your comment, you can put your if you like query, and saya more than happy to try to answer your query. Boleh saya jawab setakat mana yang saya tahu dan saya mampu. Jadi berbalik kepada macam mana kita nak membuat scanning, kita nak buat screening, kita nak membuat satu tapisan kepada beribu-ribu syarikat saham di Malaysia, hampir lebih 1,000 lebih, di dunia banyaklah, pada 40,000 berdasarkan data yang saya ada. Jadi bagi ni tuan-tuan dan puan-puan, mudah sahaja. Bila kita melihat sebuah syarikat tersebut, pertamanya kita kena memeriksa apakah aktiviti utama syarikat tersebut, apakah the core activity of the company. Kalau syarikat tersebut termasuk dalam 9 sektor utama, seperti terlibat dalam perbankan konvensional, dalam insurans konvensional, dalam perniagaan makanan dan minuman yang tidak halal, arak, daging yang tak sembelih dan seumpamanya, perniagaan rokok ataupun tobacco related, bukan setakat rokok tapi perniagaan, pemasaran, periklanan yang besar-besar melibatkan tobacco, senjata yang memusnahkan dunia, bukan senjata yang kecil-kecil, senjata yang berbentuk destruktif, entertainment yang melampau, hiburan yang melampau yang di luar batasan etika, dan juga aktiviti seperti kajian-kajian yang melibatkan bioteknologi yang melanggar susila agama, dan apa sahaja yang dianggap bertentangan dengan kaedah dan juga hukum-hakam syariah. Jadi yang ke-10 itu kita reservekan untuk apa sahaja yang mungkin berlaku di masa hadapan yang mungkin tidak bertepatan dengan syariah, seperti konsep kita untuk genetic engineering yang boleh melanggar urusan agama, atau kita mengadakan konsep permandian hadas antara benih yang tidak daripada suami dan isteri yang sah misalnya. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang mungkin timbul di masa hadapan yang dianggap bertentangan dengan kehendak syariah dan juga etika yang murni. Itu yang pertama. Kalau syarikat ini termasuk dalam mana-mana kategori ini, maka syarikat ini dianggap terkeluar daripada senarai patuh syariah. Itu yang termudah dia. Walaupun nampak mudah tapi kadang-kadang payah juga. Misalnya bagi contohlah ya, banyak contoh yang agak perlukan homework, perlukan kajian lebih mendalam. Misalnya kita melihat syarikat Toyota ataupun syarikat di Amerika, syarikat General Motors, GM, syarikat yang terbesar
di Amerika Syarikat yang duk keluar kereta, duk jual kereta di Amerika Syarikat, dia ekspor lagi ke luar negara. Jadi kalau kita melihat core activity berdasarkan dari segi CJ daftar mereka di bursa saham di New York, mereka adalah syarikat pengeluar kereta, patuh syariah. Betul kan? Memang tepat macam Toyota Capital, macam bagai-bagai kereta lagi. Mereka keluarkan peralatan untuk penggunaan masyarakat yang tidak ada isu halal dan haramnya. Jelas dan clear. Tetapi kalau kita melihat dia punya balance sheet-nya, kunci kira-kira, kita semakin hari mendapati bahawa pendapatan daripada pembiayaan yang disediakan oleh GM kepada pelanggan mereka, pendapatan tersebut berdasarkan interest, berdasarkan faedah dan bunga, dia semakin hari semakin meningkat daripada keuntungan daripada penjualan kereta tersebut. Jadi ini memberikan satu titik pertimbangan bahawa syarikat ini mungkin di masa hadapan akan dipertimbangkan bukan lagi sebagai syarikat pengeluaran kereta, tetapi syarikat pengeluaran dan juga syarikat keuangan, sebab mereka juga menyediakan kredit untuk membeli kereta yang berdasarkan interest. Jadi kita perlu peka dalam melihat isu-isu ini. Jadi sebagai syariah, kita selalu melihat isu-isu ini yang hidup. Syariah bukan statik, syariah tidak beku. Dia kena peka, prihatin dan mengambil isu dengan kesungguhan yang jitu, dengan segala intensitinya. Melihat bukan sekadar paperwork, juga melihat kajian-kajian sampingan yang boleh menyokong atau tidak menyokong pandangan fatwa kita. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melihat core activity. Syarikat pelomongan, tak ada isu. Syarikat pembalakan, tak ada isu. Syarikat jual barang biasa, tak ada isu. Tapi syarikat kewangan, syarikat arak, syarikat makanan, kita kena perhatikan. Kalau makanan, ada isunya. Kalau melibatkan shopping mall, dia ada isu penjualan barang makanan, kena perhati sikit. Banyak shopping mall adalah syarikat yang tersenarai di bursa Malaysia dan juga banyak bursa di dunia. Perlu tengok Metro Jaya macam mana, Jaya Jusko macam mana, kalau mereka tersenarai dari segi komponen barang yang dijual dalam rak-rak ataupun dalam kedai-kedai mereka. Yang keduanya adalah, ini agak complicated. Kita sudah melihat aktiviti utama yang perlu melihat pada dalam Article of Association. Bila syarikat itu bukan, mereka akan nyatakan tujuan utama syarikat. Tapi tak cukup, kena melihat juga perkembangan semasa dari segi operasi dan juga pendapatan yang dihasilkan oleh syarikat tersebut untuk memastikan adakah mereka sudah berubah kepada syarikat yang baru atau sebagainya. Yang kedua, kita namakan screening ataupun imbasan ataupun tapisan berdasarkan kunci kira-kira, balance sheet screening. Balance sheet screening agak menarik kerana dia melibatkan number dan juga jumlah yang tertentu. Saya akan mudahkan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kita akan melihat jumlah keberhutangan syarikat tersebut yang berbentuk konvensional dibandingkan dengan jumlah aset syarikat tersebut atau dibandingkan dengan jumlah atau nilai nilai kolektif saham yang tersenarai di bursa ataupun dalam bahasa Inggeris market capitalization. Jadi ada dua formula yang ada di peringkat dunia. Saya berada di Dow Jones Islamic Market Index. Saya juga berada di S&P Islamic Index. Saya berada dalam dua majlis penasihat syariah, satunya Dow Jones, satunya S&P. Kalau Dow Jones dia pakai total asset, minta maaf dia pakai market cap, iaitu market capitalization, satu lagi dia pakai total asset. Okey, dalam syarikat, mana-mana syarikat, kita ambil syarikat Imdah Telekom Malaysia ke contohnya, mereka ada dua melihat pada value mereka, nilai mereka. Kita melihat kepada jumlah ketara aset Telekom pada masa tersebut. Dia tidak ada kaitan dengan perubahan pasaran. Pasaran orang beli banyak, harga saham meningkat, tidak ada kaitan dengan total aset, dengan jumlah aset mereka. Aset mereka berdasarkan dipanggil book value, berdasarkan
harga dalam buku mereka, equipment yang mereka ada, pendapatan mereka dapat direkodkan. Macam itulah, kalau pendapatannya 2 bilion, 2 bilion. Kalau equipment mereka dengan all the fiber optics ada bernilai 10 bilion, 10 bilion. Pejabat mereka bernilai katakan 3 bilion, 3 bilion. Itu dipanggil aset, total asset, nilai aset sebuah syarikat yang tetap, yang tidak berubah, melainkan ada perekonomian yang ada depresiasi dan ada juga market value. Itu soal kedua, tak ada kaitan dengan pasaran saham. Itu penilaian berdasarkan kepada kaedah perekonomian semasa. Tetapi market capitalization adalah satu nilai yang berdasarkan kepada permintaan dan tawaran dalam pasaran saham. Contoh yang sama, syarikat Telekom Malaysia, katakan total aset mereka katalah sebanyak 10 bilion berdasarkan aset mereka, tetapi permintaan kepada saham mereka meningkat. Daripada satu saham berharga RM10 naik kepada RM15, naik kepada RM30, dan saham itu diperniagakan setiap hari. Nilai itu diperniagakan akan direkod dan keseluruhan harga tersebut dianggap sebagai market capitalization. Bila mana semakin orang nak beli syarikat tersebut, saham syarikat tersebut, permintaan tinggi, market cap semakin tinggi. Jadi itulah namanya market capitalization dibanding dengan total asset. Itu dari segi lantainya. Yang kita nak melihat yang isu syariahnya, itu isu teknikal. Sejauh mana syarikat itu berhutang dengan hutang konvensional. Jadi katakan Telekom Nasional telah berhutang dalam setahun, dalam kajian kita sebanyak 5 bilion contohnya, dan ditakdirkan Telekom Malaysia berhutang dengan ataupun mana-mana syarikat yang kita kaji, ABC Company, syarikat ABC telah berhutang sebanyak 5 bilion dan aset mereka adalah 10 bilion atau market cap mereka juga katakan 10 bilion juga. Jadi maknanya 50% lebih daripada total asset dan juga market capitalization mereka. Dalam kaedah yang pertama, hutang konvensional sebuah syarikat tidak boleh melebihi 1/3 daripada total asset ataupun market cap berdasarkan kaedah yang kita pakai. Jadi kaedah itu sama ada total asset ataupun market cap. Yang penting jumlah hutang konvensional tidak boleh melebihi 30%. Ada yang kata 33%, ada yang kata 30%. Itu khilaf fuqaha dalam berbagai-bagai Islamic Index di Malaysia dan juga di luar negara. Itu bukan kecil. Itu kita tak dulu. Sama ada 30% ke 33% soal yang kedua. Tapi soalnya tidak boleh melebihi 1/3 daripada nilai keberhutangan konvensional, nilai hutang konvensional tidak boleh melebihi 1/3 daripada nilai total asset syarikat atau market cap of the company. Jadi dalam konteks tadi, syarikat ABC dia hutang, dia keluarkan bond, dia ada dia hutang dengan bank, dia campur semua sekali. Dia berhutang dalam katakan tahun lepas 2019, kita nak kaji tahun ini, syarikat itu patuh ke tak patuh. Tengok yang tahun lepas dia hutang 5 bilion, dia punya aset 10 bilion, atau dia punya market cap katakan 11 bilion pun masih lagi lebih daripada 1/3, lebih daripada 50% total asset dan juga market capitalization. Jadi dia terkeluar daripada senarai patuh syariah. Boleh faham kan? Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikuti saya punya ulasan ini. Kita melihat jumlah keberhutangan konvensional. Kenapa ya? Kerana syariah berdasarkan ijtihad para ulama syariah di Malaysia dan juga di luar negara, Dow Jones dan sebagainya, kita hanya membenarkan kelonggaran sekadar 1/3 sahaja untuk berhutang secara konvensional. Kalau banyak, dianggap terlalu banyak. Kalau dihutang Islam, cara yang Islam keluarkan sukuk, keluarkan murabahah, ijarah dan sebagainya, tak jadi isu. Dia boleh pinjam sampai 100%. Dia boleh pinjam 10 bilion, aset dia 10 bilion, tak jadi isu. Yang jadi isu kalau dia pinjam konvensional, dia pinjam secara yang tidak patuh syariah. Jadi itu isu yang dianggap boleh mengeluarkan sebuah syarikat daripada senarai patuh syariah. Jadi saya rasa cukup kot setakat ni pagi ni. Kalau banyak-banyak nanti dia jadi macam panik kan. Jadi kita mula dengan syarat yang pertama, core activity patuh syariah. Yang kedua, keberhutangan konvensional
dalam sebuah syarikat tidak boleh melebihi 1/3 daripada total asset ataupun aset sebuah syarikat, ataupun daripada jumlah harga pasaran saham yang dipasarkan untuk sebuah syarikat secara kolektif atau market capitalization untuk 1 tahun. Jadi saya akan cuba melihat apakah soalan-soalan yang boleh saya jawab sebelum kita mengakhiri sesi pada pagi ini. Ada yang bertanya tentang option. Option ni banyak sekali orang bertanya. Orang Malaysia ni agak advance. Saham mereka tak main, mereka main option. Option ni satu objek derivatif, iaitu produk terbitan daripada produk yang fundamental, produk yang lebih pokok. Terbitannya dianggap sebagai derivatif seperti option, swap, forward dan juga future. Jadi mungkin saya akan jawab dalam sesi-sesi masa depan bila kita sampai pada peringkat hedging atau lindung nilai. Jadi option ini termasuk dalam produk namanya hedging product ataupun produk yang berbentuk melindungi nilai. InsyaAllah sabar ya, sudah puncak dan ramai lagi yang bertanya tentang option ini. Forex trading ini adalah satu perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat. Kita akan sampai pada tajuk ini. Secara umumnya saya mengatakan forex trading boleh dilakukan dengan syarat ianya berbentuk tunai, berbentuk lani dalam bahasa standardnya, ataupun berbentuk spot transaction. Kita hanya benarkan untuk T+2 sahaja, penangguhan selama 2 hari untuk wang tersebut mendapat clearance daripada Bank of New York, patah balik ke tempatnya. Sebab semuanya pada hari ini kita bertukar wang semuanya mesti diasaskan kepada US dollar. Jadi perlu ulama membenarkan kepada penangguhan dalam masa 2 hari. T+2, T adalah hari kontrak, 2 hari adalah hari penangguhan. Adapun yang berbentuk forward tidak dibenarkan. Adapun dalam bentuk berbagai-bagai konsep di Malaysia ni yang dibuat oleh banyak scammer dan juga oleh ramai penjual forex yang tidak berdaftar dengan kerajaan Malaysia yang mengambil kesempatan untuk menipu masyarakat Malaysia, itu bukan sekadar tidak patuh syariah tapi juga tidak patuh undang-undang. Mereka tidak pernah menjual beli mata wang, mereka hanya menggunakan wang tersebut sebagai skim piramid, skim Pak Mantelo dan sebagainya. Jadi berhati-hati ya, ramai rakyat, bukan ramailah, ada juga adik-adik saya pun terlibat dengan forex ini, dapat income banyak 2-3 bulan, seronok. Kita kata jangan buat, haram, tidak patuh undang-undang. Mereka suka dengan untung yang agak tinggi pada peringkat awal dan mereka tertipu. Duit simpanan sebagai guru, sebagai pekerja awam, semuanya habis dalam sekelip mata kerana ketamakan, kejahilan dalam ilmu syariah dan juga ilmu undang-undang. Kita akan bincang forex di masa hadapan insya-Allah. Terima kasih kepada semua, Faiz, Zarina, Muhammad Faris, Puncak tentang soalan option. Sabar, saya akan sampai masa nanti kita akan kupas habis-habis option tu macam mana bentuk dia. Faik, soalan apa yang perlu buat dengan saham yang kita beli bertukar status dari patuh syariah kepada tak patuh syariah? Cantik soalannya, biasa berlaku bila mana ada review kepada syarikat tersebut, dia terkeluar bersenarai. Jadi pihak SC di Malaysia, pihak Majlis Penasihat memberikan aturan yang cantik sangat. Dia kata kalau saham waktu kita beli tu patuh, kemudian tak patuh selepas tahun, kita boleh pegang saham tersebut sehinggalah harga pasarannya sama dengan harga kos kita, harga belian dan juga harga kos-kos direct seperti kos broker dan sebagainya. Jadi kalau kita waktu diisytiharkan tidak patuh, kita pegang dulu. Bila kalau waktu isytihar tu patut sudah sampai lebih ataupun sama atau lebih kosnya, kita kena jual serta-merta dan kita boleh simpan kita punya capital gain, tidak menjadi isu. Tapi kalau waktu diisytiharkan tidak patuh syariah, jadi kita kena pegang, kita boleh pegang sampailah jadi dia panggil break even dan kita kena jual dan kita keluar daripada saham tersebut, ya.
Ini yang bertanya berpemamu bagan, ada yang Q1 patuh syariah, Q2 tak patuh syariah dan sebagainya. Itu berdasarkan kepada kaedah penilaian. Ada yang buat rebalancing setiap quarter macam Dow Jones dan sebagainya. Jadi perlu berubah berdasarkan kuarter yang tertentu. Tapi di Malaysia kita gunakan pendekatan setahun. Jadi walaupun dia berubah quarter 1, quarter 2 tidak jadi efek. Kita melihat keseluruhan behavior kewangan balance sheet yang disebut tadi, keberhutang itu sepanjang tahun. Jadi tahunan merupakan asas, bukannya kuarter. Tapi kalau indeks yang kita pakai, banyak juga pelabur-pelabur menggunakan indeks Dow Jones dan juga S&P, mereka terpaksa ikut rebalancing yang dibuat oleh indeks yang menjadi tanda aras mereka. Tapi dalam konteks COVID pada hari ini, saya telah banyak bincang dengan rakan-rakan di Malaysia dan juga di luar negara. Kita menghadapi krisis keuangan yang besar di mana syarikat dari segi total asset akan turun dan juga si penilaian aset akan turun, revenue akan turun dan juga market cap akan turun. Bila semua ini akan turun, kemungkinan banyak syarikat yang tak patuh syariah kerana pendasar mereka semakin kecil. Bila pendasar semakin kecil, dia akan menjadikan keberhutangan semakin besar sebab tidak berlaku nisbah yang betul. Jadi kemungkinan banyak syarikat yang tak patuh syariah dalam tahun ini. Jadi kita cuba melihat apakah hukum rukhsah, hukum sementara yang boleh kita berikan, dan kita pernah berikan dalam konteks 2008-2010 bila mana berlaku krisis kewangan. Contohnya Dow Jones telah memanjangkan tempoh asas penilaian balance sheet daripada setahun kepada 2 tahun. Ada yang buat kepada 3 tahun untuk menyamaratakan balik kedudukan kewangan, bukan dalam setahun ini, mungkin tahun lepas, tahun ini juga tahun depan, sebagai asas pengiraan kepada total asset dan juga pada market cap. Ini merupakan hukum syariah yang fleksibel yang mesti dianjalkan untuk sesuai dengan keadaan ekonomi yang ditimpa satu musibah, iaitu dianggap sebagai act of God, satu musibah daripada langit yang perlu diubah sesuai hukum syariah yang sesuai dengan keadaan zaman dan masa. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua yang bersama saya. Mudah-mudahan sesi ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada saham patuh syariah. Kita telah selesai dengan 2 syarat utama, syarat menilai dari segi aktiviti utama syarikat dan juga dari segi nisbah keberhutangan konvensional berbanding dengan total asset ataupun jumlah aset keseluruhan syarikat atau market kapitalisasi syarikat, jumlah harga saham yang diperniagakan sepanjang tahun, maka market capitalization of the company. Terima kasih dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa sejahtera, positif dan stay at home, stay positif dan do the best untuk isikan masa menjadi warga negara yang dapat menyumbang balik kepada negara apabila selesai tempoh perintah kawalan pergerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.